Nabi pernah mengeluarkan salah satu daripada pedangnya dalam peperangan Uhud. Lalu Nabi mengangkat di hadapan para sahabat. Man ya'khudhu minni hadzal sayf, kata Nabi. Atau kama qala, siapa yang akan ambil pedang ni? Siapa nak pedang ni? Nabi kata, siapa sanggup untuk memegang pedang ni? Ramai para sahabat yang mengangkat tangan. Abu Bakar angkat tangan, Sayyidina Umar angkat tangan. Zubair ibn Awam adalah orang pertama yang mengangkat tangan ketika Nabi tanya siapa nak pedang ni. Kemudian Nabi ulang kali kedua. Kenapa? Kerana Nabi menambah sesuatu perkataan pada soalannya. Nabi pun kata, siapa yang sanggup untuk mengambil pedang ini bihaqqihi, man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi, siapa yang sanggup untuk mengambil pedang ni dengan haknya. Waktu tu semua sengak sebab perkataan hak tu. Maka ada satu orang sahabat, nama dia Abu Dujanah Simak ibn Kharashah. Dia ni daripada awal tadi dia angkat tangan dengan ramai-ramai. Bila Nabi ulang soalan, Nabi tambah perkataan, siapa sanggup ambil pedang ni dengan menunaikan hak pedang ini. Sahabat jadi takut, semua tak angkat tangan dah. Abu Dujanah ni duk angkat lagi. Dia kata, saya ya Rasulullah, saya. Maka dia sanggup untuk ambil pedang ni dengan haknya. Kemudian dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah hak yang mesti ditunaikan bila ambil pedang ni? Nabi pun kata, hak pedang ini ialah kamu berlawan menggunakan pedang ini sehingga pedang ini patah. Nabi kata, haqquhu an tadriba bihi hatta yankasir. Kamu menggunakannya untuk berperang, untuk berlawan sehingga ia patah. Maka Abu Dujanah pun kata, aku akan menunaikan hak pedang itu ya Rasulullah, pedang Nabi. Maka Abu Dujanah pun masuk dalam peperangan. Dia pun mula menghayunkan pedang Nabi ke kanan dan ke kiri. Ada satu orang, dia tak puas hati. Bukan tak puas hati macam kita tak puas hati ni. Para sahabat ni berlumba melakukan kebaikan. Ingat tuan, para sahabat sentiasa berlumba untuk melakukan kebaikan dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar dia selalu berlumba dengan Sayyidina Umar. Maka ada seorang sahabat, Zubair ibn Awam, dia kata, aku nak tengok dia ni kemas betul ke ambil pedang Nabi ni. Dia kata dalam hati dia, ni Zubair sendiri cerita, bukan dengki tak, semangat untuk berlumba. Tapi pedang tu dapat ke orang lain. Waktu tu dia rasa, bukan dia rasa nak merajuk tak, dia nak tengok apakah benar-benar Abu Dujanah menunaikan hak pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut Abu Dujanah dalam keadaan perang telah pun bermula. Dan dalam masa yang sama, Zubair bin Awam bukan dia ikut saja, dia pun berperang juga. Kita bila perang ni, kita boleh halalkan kaki kita nak pergi ke mana? Nak ke kanan terus ke, nak ke kiri terus? Maka Zubair bin Awam dalam duk berperang ni, setelah perang bermula, dia menghalalkan kaki dia, dia ikut Abu Dujanah yang ambil pedang Nabi. Dia ikut Abu Dujanah. Abu Dujanah pikut tu, dia pikut tu. Maka kata Zubair bin Awam, tidak ada seorang pun yang berhadapan dengan Abu Dujanah kecuali dia mati dalam peperangan Uhud. Mati. Sampailah, kata Zubair bin Awam, aku ikut dia sampai ke hujung sana. Aku mendapati dia telah pun mengangkat pedangnya, lalu memberhentikan pedangnya dari menetak. Dan rupa-rupanya orang yang berada di hadapan Abu Dujanah itu adalah seorang wanita. Siapa dia? Isteri Abu Sufyan. Panglima paling tinggi pihak Quraisy adalah Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan turut serta dalam perang Uhud, dan fungsi dia ialah menaikkan semangat tentera-tentera lain. Dia yang duk tolong cakap. Maka Abu Dujanah ni masuk sampai ke dalam. Masuk sampai ke dalam, sampai ke dalam, sampai ke dalam. Sebab setiap orang yang main halang dia, dia bunuh dengan pedang Nabi. Dan Abu Dujanah ni kalau tengok kisah hidup dia, dia memang seorang pahlawan Islam yang terkenal. Panglima, dia bukan orang biasa, dia panglima. Kira dia ambil pedang Nabi, Nabi kata, hak pedang ni kamu berlawan sampai patah pedang ni. Abu Dujanah pun kata, ketika tu aku akan menunaikan hak pedang ni. Dia pun berkeluar satu kain merah, diikatkan dan dililitkan di kepalanya. Di dalam peperangan, sesiapa yang melilitkan kain merah di kepalanya, itu bermaksud dia akan berlawan sehingga titisan darah yang terakhir. Bila sahabat tengok Abu Dujanah keluar kain dia lilit kat sini, mereka pun kata dah, Abu Dujanah telah pun melilitkan isabatal maut, kain kematian. Maksudnya dia tak balik lah. Perang kali ni tak balik dah. Bukan senang tuan tu. Jadi dia masuk, dia tetak sampai ke dalam, tiba-tiba dia angkat, dia berhenti. Zubair duk tengok.
Maka kata Abu Dujanah, dia cerita lepas tu, akramtu sayfa Rasulillah alla aqtula bihi imra'atan. Aku memuliakan pedang Nabi SAW untuk aku tidak membunuh seorang wanita menggunakan pedang Nabi SAW. Bukan kelakian. Bunuh orang perempuan bukan kelakian. Tengok sahabat tuan. Hari ni tentera Israel, tentera Bashar al-Assad bukan wanita, kanak-kanak pun dia bunuh. Tak ada nilai kemanusiaan, tak ada. Para sahabat dalam perang bila angkat-angkat tengok perempuan, maka dia pun berhenti pedang, halih ke lain, alahkan dia punya serangan ke arah lain. Kata Abu Dujanah, aku memuliakan pedang Nabi untuk tidak membunuh seorang wanita kerana kemuliaan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada perang itulah beliau digelar sebagai Saifu Rasulillah, pedang Rasulillah. Kalau pedang Allah, Sayyidina Khalid Al-Walid kan. Tapi kalau pedang Rasulullah, Abu Dujanah Simak ibn Kharashah Al-Ansari.